Hamka ni dilahirkan di Sumatera Barat. Dikatakan dilahirkan di Kampung Molek, Sumatera Barat. Yang mana Hamka ni membesar pada zaman di mana adat Minangkabau tu sangat kuat di tempat dia. Sehingga kan dia menjadi satu orang yang menyimpan kritikan dalam jiwanya terhadap adat-adat yang ada di sana yang bercanggah dengan Islam. Ayah Hamka ni adalah Kiai Haji Abdul Karim Amrullah ni, ataupun orang panggil ayah dia tu sebagai Haji Rasul, merupakan ulama daripada aliran kaum muda. Dia balik daripada Mekah pada tahun 1906. Dia balik ke Mekah, daripada Mekah, dan dia menjadi seorang tokoh yang membuat pembaharuan di Indonesia pada masa itu. Pada tahun 1908 Hamka pun lahir, dan Hamka ni dia belajar agama paling terkesannya dengan ayah dia lah, sebab ayah dia ni seorang tokoh, dan dia pun belajar di Madrasah Tawalib yang dibuat oleh ayah dia, Haji Abdul Karim ni. Kemudian daripada tu, seawal umur dia 16 tahun, dia berhijrah ke Yogyakarta untuk dia bertemu dengan tokoh-tokoh besar agama di sana seperti Haji Fakhruddin dan seumpamanya, sehinggalah dia digelar sebagai tokoh agama yang membuat pembaharuan di Indonesia. Tak cukup sekadar itu, dia pergi buat haji di Mekah dan dia berpeluang untuk belajar di sana dengan ulama-ulama sana. Tapi dikatakan Hamka ni tidaklah mempunyai pendidikan formal di universiti macam kita. Maksudnya bukanlah satu orang yang melalui pendidikan formal, ada degree, ada master, tetapi ilmu dia melebihi daripada orang yang ada sijil di zaman tu. Sehinggalah apabila Hamka balik daripada Mekah, dia memulakan dakwahnya. Dan Hamka ni satu orang tokoh yang kalau saya boleh iktiraf dia ni, kalau saya diberi ruang untuk mengiktiraf, saya boleh kata Hamka ni merupakan Ibn Taymiyah bagi Melayu. Seperti mana Ibn Taymiyah Arab, dia juga Ibn Taymiyah untuk Melayu. Sebab apa? Ibn Taymiyah ni bukan hanya seorang yang menulis, dia juga seorang murabbi yang melahirkan tokoh-tokoh anak murid yang hebat. Dia juga merupakan pendakwah yang berdebat. Dia juga merupakan orang yang terlibat dalam jihad. Itu Ibn Taymiyah. Hamka juga macam tu. Hamka merupakan seorang tokoh pendakwah. Hamka merupakan penulis. Hamka juga merupakan sastrawan. Dia menulis novel. Sehingga bila dia berada di satu tempat di Indonesia, ada anak-anak muda yang kadang-kadang ini dipengaruhi oleh tokoh-tokoh kaum tua. Biasalah kan pergeseran tu berlaku. Jadi adalah orang yang terkesan dengan kaum tua, ada yang terkesan dengan kaum muda. Jadi bila orang yang terkesan dengan kaum tua ni dengar kritikan-kritikan Tok Guru daripada Hamka, sehingga kan bila Hamka turun ke satu-satu tempat, dia disindir oleh budak-budak muda. Orang panggil dia, halo, dia kata, ulama Roman. Halo ulama Roman. Sebab apa? Sebab dia tulis satu novel, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Siapa-siapa yang membaca novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, sebenarnya memang kita nampak macam kisah tu sebenarnya kisah cinta di antara satu orang lelaki dan satu orang perempuan kan. Perempuan tu, tuan-tuan tengoklah filem tu kan. Kita kadang-kadang novel tak baca, tapi filem tengok kan. Tapi saya lupa nama hero dia tu kan. Tapi di filem tu sebenarnya memang diinspirasikan daripada novel yang ditulis oleh Hamka. Sehingga kan kalau orang baca novel tu, orang kata, betul ke Hamka yang tulis ni? Sebenarnya memang Hamka adalah seorang sastrawan, bukan hanya seorang ulama yang menulis tafsir, tetapi dia mampu untuk menulis novel, yang mana novel itu genre dia tu adalah genre cinta. Sebenarnya bukan hanya semata-mata cinta yang ingin diketengahkan oleh Hamka, tetapi sebenarnya Hamka ingin melakukan kritikan sosial kepada adat Minangkabau yang ada di tempat dia pada masa itu. Sehingga kan dia buktikan bahawasanya adat yang dipegang oleh orang tempat itu telah menjadikan dua jiwa terkorban hanya semata-mata nak menjaga adat.
sehingga melupakan nilai-nilai insani. Ini hamka. Satu orang tokoh yang saya kira, siapa ustaz yang boleh tulis novel cinta, kan? Sampai orang panggil dia ulama roman. Macam ulama barat lah, kan? Baik, tu hamka. Tak cukup hanya sekadar tu, dia juga adalah pendidik. Dia dilantik menjadi pensyarah di Universiti Muhammadiyah. Dia juga pernah menjadi rektor di Institut Perguruan Islam di Indonesia. Bahkan hamka bukan hanya sebagai pensyarah, dia juga akhirnya menjawat ataupun dilantik sebagai ketua umum bagi Majlis Ulama Indonesia. Tuan-tuan, Majlis Ulama Indonesia ni, saya sebagai ahli jawatankuasa fatwa Perlis, kami Perlis, Mufti Perlis buat satu inisiatif untuk kita pergi ziarah, buat ziarah mahabbah, ziarah ukhuwah ke Majlis Ulama Indonesia, dan kita berbahas dengan mereka dan kita mengambil pengalaman daripada mereka, yang mana ketua umum Majlis Ulama Indonesia ni antaranya adalah hamka. Macam mana hamka buat? Tuan-tuan, hari ni kalau tuan-tuan di Malaysia, di Singapura, hari ni kalau kita tengok, kan, bila berbeza pendapat antara kaum tua dan kaum muda di Malaysia, dia gaduh tu, gaduh sungguh. Sampai sekat sana, sekat sini, kan. Tak bagi tauliah sana, tak bagi tauliah sini. Itu orang Malaysia punya, saya tak tahu Singapura macam mana, tapi orang Malaysia punya cara macam tu lah. Kalau dia ada jawatan, dia tak puas hati dengan ustaz tu, dia akan sekat. Jangan bagi ceramah ustaz ni. Kan, tapi Singapura saya tak tahu, sebab saya pergi Singapura pun sekali, itu pun 2 hari je, kan. Jadi saya tak tahu macam mana budaya di sana. Tapi ini di Malaysia macam tu. Perbezaan itu tidak dapat diuruskan dengan baik. Berbeza dengan hamka, yang mana ketika mana dia menjawat jawatan ketua umum Majlis Ulama Indonesia, dan sampai sekarang organisasi Majlis Ulama Indonesia itu bersilih ganti di antara Muhammadiyah. Lepas Muhammadiyah jadi ketua umum, akan diganti pula daripada Nahdlatul Ulama, yang mana Nahdlatul Ulama ni kaum tua, Muhammadiyah tu kaum muda. Dia orang boleh buat rotation dan dia orang boleh duduk di bawah satu organisasi memberikan fatwa untuk masyarakat Indonesia. Tengok macam mana matangnya dia orang berbeza pendapat. Ni hamka, seorang tokoh. Kemudian hamka ni juga istimewanya dia bukan hanya seorang pendakwah, bukan hanya seorang penulis tafsir, bukan hanya seorang penulis novel, bukan hanya seorang yang memberikan fatwa, bukan hanya ilmuwan yang memberikan ilmu dalam kuliah-kuliah. Hamka juga dikenali sebagai tokoh politik. Tokoh politik. Dia menyertai partai politik Masyumi pada masa itu, dan dia adalah satu orang tokoh yang sangat berjiwa nasional. Dulu tuan-tuan, saya lah dulu, ni saya nak cerita pasal saya lah, kan. Kita biasa dimomokkan, sesiapa yang sayang pada bangsa, sesiapa yang berbangga dengan bangsa, maka itu adalah asabiyah. Tu saya dulu. Mungkin tuan-tuan juga dimomokkan dengan pemahaman yang sama. Tak boleh bangga dengan bangsa, tak boleh bangga dengan tempat, tak boleh rasa diri belong to our race, tak boleh. Itu asabiyah, mesti Islam. Sebenarnya itu tak benar. Itu tak benar, kerana Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, Allah menjadikan kamu berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah, supaya kamu dapat mengenali. Macam mana nak kenal satu bangsa kalau kamu sendiri tidak mendalami tentang budaya sesebuah bangsa? Islam mengiktiraf budaya, selagi mana budaya tersebut tidak bercanggah dengan Islam. Maka sebab itu ketika mana Nabi sampai ke Madinah, Nabi mengiktiraf budaya orang Madinah. Nabi datang kenduri, Nabi kata, tak ada hiburan ke? Kan? Nabi kata, makana indakumul lahu, tak ada hiburan ke? Innal ansar yu'jibuhumul lahu. Ansar ini suka kepada hiburan. Tapi hiburan yang terkawal lah. Maksudnya orang lelaki bolehlah menyanyi. Waktu kenduri kahwin tu bolehlah nyanyi lagu selamat pengantin baru. Bukanlah menjadi satu kesalahan. Bukanlah bermakna bila kita ni dekat dengan Islam, kenduri kahwin pun dah macam datang ziarah orang mayat ya. Sunyi sepi. No.
Nabi mengiktiraf budaya sesebuah bangsa. Ini juga dilakukan oleh Hamka, yang mana Hamka menyambut kemerdekaan tanah Melayu. Hamka dia menyambut kemerdekaan tanah Melayu walaupun dia orang Sumatera, kerana dia kata kemerdekaan tanah Melayu merupakan kemenangan bagi orang-orang kita menentang penjajah. Sehingga kan dia dituduh oleh Soekarno pada masa itu sebagai orang yang pro Malaysia, dan dia ditangkap dan dipenjarakan 2 tahun dia dalam penjara. Tak silap saya tahun 1944 sehingga 46. Dan dalam penjara itulah dia menulis tafsir yang sangat ulung dalam masyarakat Melayu adalah tafsir Al-Azhar. Bila dia tulis tu dalam penjara, 2 tahun tu siap. Dan 2 tahun lepas tu dia keluar daripada penjara. Soekarno pun meninggal dunia. Bila Soekarno meninggal dunia, Soekarno dikatakan mewasiatkan kepada orang yang rapat dengan dia supaya Hamka yang uruskan jenazah dia dan salatkan jenazah dia. Dan ketika mana wasiat itu diterima oleh Hamka terus buat. Sehingga kan orang tanya dia, kau nak pergi salatkan jenazah dia, sedangkan dialah yang penjarakan kau, sedangkan dialah yang menzalimi kau. Tuan-tuan, Hamka kata apa? Hamka kata, aku patut terima kasih kat dia. Hamka kata aku patut terima kasih kat dia. Sebab kalau dia tak masukkan aku ke dalam penjara selama 2 tahun, tafsir Azhar ni tak siap. Kerana dia masukkan aku dalam penjara lah tafsir Azhar ni boleh siap, dia kata. Dan bila orang kata Hamka ni sebagai Soekarno ni sebagai munafik kerana dia ni komunis apa semua, dia kata bukanlah kita nak uruskan. Apa yang zahirnya dia Muslim, maka kita uruskanlah dia sebagai seorang Muslim. Siapalah kita nak menilai dia? Tuan-tuan, bila saya ingat kisah ni, saya teringat kisah Ibn Taymiyah. Memang jalan cerita lebih kurang sama. Ketika mana orang fitnah Ibn Taymiyah sehingga masuk ke dalam penjara, Ibn Taymiyah menulis surat. Dia kata, aku maafkan semua orang yang memfitnah aku. Kenapa? Kerana dia kata aku berjuang siang dan malam supaya Allah membebaskan mereka daripada neraka. Katalah kalau aku tak maafkan fitnah mereka terhadap aku sendiri yang akan memasukkan dia orang ke dalam neraka, sedangkan aku berjuang siang dan malam untuk membebaskan dia orang daripada neraka. Maka aku tak mau jadi penyebab. Kerana aku tak maafkan, mereka akan masuk ke dalam neraka, sedangkan itu bukan tujuan aku berdakwah. Dan Al-Azhar ini dianggap sebagai tokoh bukan saja oleh Nusantara, sehingga kan Universiti Al-Azhar memberikan dia gelaran doktor kehormat. Oleh kerana itulah dinamakan tafsirnya itu sebagai tafsir Al-Azhar, kerana dia sangat mengiktiraf Al-Azhar, dan Azhar juga mengiktiraf dia sebagai kenang-kenangan, dinamakan tafsirnya itu sebagai tafsir Al-Azhar. Bukan hanya diiktiraf oleh Nusantara, dia juga bukan hanya diiktiraf oleh Indonesia, dia juga diiktiraf oleh Mesir. Bahkan Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 1974 juga memberikan dia ijazah doktor kehormat. Maksudnya dia ni PhD kehormat atas sumbangan yang dia buat pada dunia dakwah, bukan hanya di Indonesia, bahkan juga sampai ke Malaysia. Sehingga dia diberikan gelaran doktor kehormat. Tapi Hamka sebagai seorang tokoh yang telah banyak memberikan sumbangan, tapi tuan-tuan, ada beberapa negeri di tanah Melayu yang tidak membenarkan dia ceramah. Walaupun dia ni ada tafsir 30 juzuk, walaupun dia ni telah buat macam-macam, ketua umum Majlis Ulama Indonesia, jadi pensyarah di Indonesia, ada anak murid yang hebat-hebat, ceramah sana sini, tapi bila sampai ke tanah Melayu, ada negeri yang ban dia. Maksudnya ban ni kadang-kadang menunjukkan kehebatan seseorang. Sehingga Hamka menulis satu surat, dipanggil teguran suci dan jujur kepada Mufti Johor. Kerana apa? Kerana dia disekat di beberapa negeri, tak boleh nak ceramah walaupun dia sebagai seorang tokoh. Bila kita baca kitab teguran suci dan jujur tu, asalnya surat dan akhirnya jadikan buku,
Hamka memberikan teguran yang sangat jujur, yang sangat ikhlas bagi seorang sahabat kepada sahabatnya yang sepengajian ataupun yang sama level ilmu dengan dia. Maka sebab tu saya selalu pesan kepada anak murid saya yang belajar di universiti. Kadang-kadang orang mengaji agama, kita bukan kurang orang mengaji agama, tuan-tuan. Orang mengaji agama ni ramai. Di Malaysia ramai, di Singapura pun ramai, di Indonesia lagi lah ramai. Orang mengaji agama ni ramai. Sebenarnya kita bukan kurang orang mengaji agama, kita kurang orang yang nak cakap benda yang betul. Kita kurang orang berani nak cakap satu benda, tak fikir pasal reputasi, tak fikir pasal kepentingan peribadi. Yang ni yang kurang. Orang yang belajar hadis dengan saya ramai. Saya belajar hadis kat UIA, kawan-kawan ramai. Tapi nak bercakap, nak berani nak bercakap, nak mempertahankan kebenaran, ini adalah yang benar, inilah Islam yang betul, tak ramai yang berani. Sampai kata, dia kata apa? Bila jumpa dengan kita, saya tak kata saya berani, tapi paling tidak tu ada benda lah yang orang kecam saya sebab benda yang saya cakap, saya tak peduli orang, saya cakap lah. Sampai ada bila jumpa dengan kawan, dia kata tak apa Syekh, teruskan, aku sokong kau daripada belakang. Daripada belakang je lah kan? Yang kena kecam jadi pancing bag aku lah kan? Tapi ya, nak bercakap ni bukannya ramai yang nak bercakap kerana kebenaran itu, tak ramai. Tetapi yang belajar agama ramai. Maka saya pesan kepada pelajar-pelajar saya kata, berapa ramai di antara kamu yang berani nak ubah masyarakat? Masyarakat buat macam ni, kita nak bagi tahu yang sunnahnya bukan macam ni, yang macam sunnahnya macam ni. Berapa ramai yang berani? Tambah pula dalam masyarakat Melayu, sekali kena label Wahabi, label itu kita akan bawa sampai mati. Sampai mati, seperti mana Hamka. Tapi ya, Hamka disekat, tak boleh ceramah. Hamka dituduh sebagai Wahabi. Hamka dituduh sebagai orang yang mecah belahkan masyarakat. Tapi hari ini, bukan kata hari ini, di zaman moden ni, setelah Hamka meninggal pada tahun 1981, bermula daripada tarikh tu sehinggalah sekarang, berapa ratus bahkan mungkin ribu seminar yang dibuat membicarakan dan membincangkan pemikiran dan sumbangan Hamka dalam dakwah. Berapa banyak tesis master dan PhD yang dibuat bercerita tentang sumbangan Hamka dalam dakwah. Mungkin ada tokoh di zaman tu yang ban Hamka, selesa. Orang panggil datuk, orang panggil VIP, turun ke kampung orang main kompang. Tapi orang yang ban Hamka tu, agak-agak tuan-tuan, berapa seminar yang orang buat untuk bincang tentang pemikiran dia? Berapa ramai orang bincang tentang sumbangan dia dalam Islam? Mungkin tak seramai Hamka. Kerana apa? Kerana dia hanya maintain the status quo. Dia hanya mengekalkan apa yang ada. Sifat pendakwah ini bukan hanya mengekalkan apa yang ada, tetapi sifat pendakwah itu adalah nak menjadikan masyarakat makin hari makin dekat dengan sesuatu yang dinamakan sebagai sunnah. Ni Hamka.